Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا. الحمد لله. Tersambung pada kuliah kali ini surah apa? Wal Asri. Surah Wal Asri. Setengah orang surah ni yang paling dia minat kalau dia jadi imam tarawih. Wal asri kul huwallah, wal asri kul huwallah. Tak apalah, lebih baik kita tak sembahyang tarawih langsung. Jadi kita baca dulu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sila. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Wal asr. Yang awak punya dia tulis apa tu? Makna dia? Demi masa. Demi masa. Ada tak tulis kataan lain selain pada demi masa? Ada tak demi waktu asar? Yang Balang punya terjemahan dia sebut apa tu? Masa. Masa. Itu tulis masa saja. Time. By the time. Bukan time saja, by the time. Ya. Masa saja situ Ada perkataan lain lagi? Ada tak terjemahan demi waktu asar? Ada tak? Tak ada By the time Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia semuanya berada dalam keadaan rugi. Saya terjemahkan di sini semuanya berada dalam keadaan rugi. Ataupun ya? Summary. Apa maksud summary tu? Dia kata apa? Ayat yang kedua tu. Innal insana lafi khusr. Tak nak yang tu dekat ayat innal insana lafi khusr. Jangan baca tafsiran je. Tak nak tu, tak nak. Ayat nombor 2 tu. Itu ayat lepas tu kan? Nanti kita tengok dulu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Apa maksud tu? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali. Ada kecuali? Aisyah? Ada. Kecuali dua kali kesabaran. Saling menasihati kebenaran dan kesabaran. Itu ayat yang kita baca malam ni. Ayat ni subhanallah, surah ni surah yang pendek
tetapi meliputi Islam, meliputi makna yang sangat-sangat luas. Sebab tu setengah orang bila dia ada mesyuarat ataupun ada apa-apa majlis, tutup majlis dengan wal asri. Wal asri. Kenapa tutup dengan wal asri? Okey, sekarang kita pergi satu persatu. Wal asri, by the time, yang baca tadi tu wal asri dengan makna demi masa. Sekarang ni Allah bersumpah. Yang pertama dalam Islam, kaedah bersumpah. Macam mana kaedah bersumpah? Demi Al-Quran, saya cakap benar dalam mahkamah. Itu bukan kaedah bersumpah cara Islam. Dalam Islam, kalau orang nak bersumpah, dia kata, aku bersumpah, aku junjung Quran. Itu bukan cara bersumpah cara Islam tu. Junjung Quran, junjung kitab ni kaedah orang Kristian. Bila dia masuk dalam mahkamah, in the name of Bible, kan? Aku tak akan bohong. Cara Islam bersumpah macam mana? Ada 3 huruf. Huruf waw, wallahi. Yang kedua huruf ba, wabillahi. Yang 3 huruf ta. Macam mana? Watallahi. 3 itu semua maknanya demi Allah. Kita orang Islam, kalau nak bersumpah, kita sebut macam ni, demi Allah, wallahi, ataupun wabillahi, watallahi. Kena pegang Quran ke tak? Tak perlu pegang Quran. Tak perlu pegang Quran. Sebab wallahi itu kita membesarkan Allah. Wabillahi watallahi itu cara bersumpah orang Islam. Tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk. Demi ibuku yang aku sayang, aku cakap benar hari ni. Tak boleh kita, walaupun kita sayang sangat kat mak kita. Demi cahaya, demi lampu, demi suis, demi api, demi matahari. Tak boleh. Demi negara. Dia bersumpah ni hanya dengan nama Allah sahaja, demi Allah. Orang Islam haram bersumpah dengan makhluk. Tak boleh. Biasanya orang kita ni, kita bersumpah dengan mak, bersumpah dengan ayah. Kadang-kadang ayah mak yang sayang sangat ke anaknya, demi anakku, aku bercakap benar hari ni. Ada orang bersumpah gitu. Demi arwah ibuku, aku tak bohong. Itu haram. Tak boleh bersumpah dengan makhluk. Habis ustaz, ni Allah bersumpah dengan masa ni, boleh pula. Wadduha, demi waktu duha. Was-samaa'i zatil buruj, demi langit yang memiliki buruj. Itu boleh tu. Itu hanya hak Allah. Hanya hak Allah. Allah boleh bersumpah dengan makhluk, dengan apa saja, itu hak Allah. Adapun kita tak boleh bersumpah dengan makhluk. Haram. Kita ni, kita tak bersumpah demi matahari, demi bulan, demi planet, demi bintang. Biasanya kalau ada berlaku orang ni, dia nak suruh aku akan bayar duit kau, pinjam 20,000 demi nama mak aku yang aku sayang, aku akan bayar. Ada orang yang macam tu. Dia nak tunjuk kuat, jadi dia bersumpah dengan nama arwah mak, arwah ayah ataupun anak dia. Haram, tak boleh. Kita hanya boleh bersumpah dengan Allah sahaja. Sebab bersumpah ini ialah kita mengagungkan al-muqsam alaih, apa yang kita bersumpah itu. Adapun Allah boleh bersumpah dengan makhluk. Itu hak Allah, tak ada masalah lah bab tu. Yang pertama, sumpah pegang Quran, pegang kitab, itu bukan cara Islam. Satu. Yang kedua, wal asri. Sekarang ni dalam ayat ni Allah bersumpah dengan al-asr. Apa makna al-asr? Dia ada banyak makna.
yang ada dua makna yang besar, iaitulah al-asr ai ad-dahr. Kata Ibn Abbas, masa. Al-asr maknanya masa. Allah bersumpah dengan masa, menunjukkan pada kita masa ini suatu perkara yang sangat-sangat bernilai. Siapa boleh beli masa? Ada duit 2 juta, boleh beli zaman umur 22 dulu. Sekarang saya dah anak 7, cuba beli balik zaman umur 35 dulu. Zaman lutut tak sakit lagi nak sembahyang sunat. Zaman tubuh badan masih sihat lagi. Boleh nak beli zaman muda dulu. Jadi kita adik-adik, kita orang yang zaman muda lagi ni kan, yang umur belas tahun, yang umur 20, yang umur 30, kita nak beli umur zaman muda dulu memang tak boleh kan. Tapi manfaatkan masa yang ada. Yang belum kahwin, manfaatkan. Dah kahwin dah, nak pergi menuntut ilmu ni payah sikit kan. Dan yang belum ada banyak tanggungjawab, yang dan masa yang masih hidup sebelum masa mati. Masa kita umur 60-an, sebelum datang 72, yang umur 70, sebelum datang 80 kan. Masa yang kita ada ni, Allah Ta'ala nak highlight kita supaya memikirkan betapa bernilainya masa. Yang dah berlalu memang tak boleh nak patah balik. Tak boleh. Kaya macam mana pun, orang buat ubat apa sekarang, botox ke apa? Botox apa dia panggil? Botox yang injek tu kan? Buat ada pakai? Tak ada. Tak ada. Bukan kepala botak, botox. Makanan. Itu dia bukan makanan. Dia sejenis ubat untuk nampak tegang. Muka tegang tapi kat sini semua kecut semua. Ya, muka tegang tapi tengok kaki ni kecut. Saya pernah jumpa seorang artis, kita duduk sekali dengan dia. Umur 40 lebih dah. Ui, muka baby face. Muka dia comel, kita tengok pun macam orang 28. Tapi dia ni dah 40 lebih dah. Tapi bila tengok kaki dia kecil. Dia tak boleh sembunyi situ kan? Bukan nak tengok kaki orang. Bukan saya ni berhati kebetulan nampak ni hati lelaki ni. Kebetulan ada program sekali, kita tengok, ya Allah, abang umur berapa bang? Dia kata 48. Lah 48 saya ingat ke 28, 32 kan. Tapi subhanallah, kita tak boleh nak lawan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh nak lawan. Sebab itulah Allah Taala bersumpah dengan masa. Juga ada makna sebelum tu masa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, ada dua nikmat. Ada dua nikmat yang ramai manusia terlepas dua nikmat. Terlepas dengan makna dia tak betul-betul menghargai dua nikmat. Apa dia? Apa dia dua nikmat? Masa Allah bagi, dia terima nikmat tu, tapi dia terlepas pandang, dia tertipu, ataupun dia tak guna betul-betul. Ada dua nikmat. Yang pertama, nikmat kesihatan. Ramai orang terlepas pandang, dia terabai nikmat sihat. Yang kedua, apa satu lagi? Masa lapar. Masa lapar memang suatu perkara yang, bila kita betul-betul menghargai masa lapar? Bila kita terasa bernilainya masa lapar? Kita rasa, Allah silap aku masa waktu free tu aku tak guna sungguh-sungguh. Bila kita sibuk. Bila kita sibuk sangat. Last minute dah, ya Allah, tadi 2 jam aku duk main geribek buang masa kita je. Ya, waktu ada kerja ni baru kita terasa. Ya. Tadi masa Allah, kalau zaman Facebook, zaman kadang-kadang Allah. Habis masa duk layar apa tu je.
Telefon layan kita nak macam-macam seronok. Kan? Kita masa ya Allah habis masa dah. Nak baca kitab, ajak hari ni nak update 15 minit je. Lepas tu ada masa 1 jam lagi nak tengok kitab. Rupa-rupanya update sejam lebih lah. Allah tak dah nak baca kitab. Ya. Ataupun pernah tak dulu waktu anak sulung nak berkahwin tu. Bukan waktu kita kahwin, waktu anak nak kahwin tu. 2 bulan lagi. Okey lagi. Tengok tak keadaan masa seminggu nak sampai tarikh anak nak kahwin. Tu tak siap lagi. Ni tak ada. Dulu kenapa tak buat bawa masa tu kalut. Kita akan menghargai masa lapang dulu bila kita betul-betul sibuk. Masa sibuk tu. Sebab tu betul je Nabi kata ada 2 nikmat yang orang terlepas pandang, iaitulah masa sehat dan sibuk. Sebab tu Allah bersumpah ni demi masa. Nak cerita betapa bernilainya masa. Penting masa dalam hidup kita ni. Masa, ya Allah. Masa adalah suatu perkara yang sangat-sangat bernilai sebenarnya. Orang yang tak menghargai masa ialah orang yang sangat rugi. Bahasa yang direct ni orang yang sangat bodoh yang tidak menghargai masa. Ya. Sebab itulah saya sebut kadang-kadang kita ni kita tak tersedar umur kita. Umur kita berlalu kita tak tersedar umur itu. Ya. Macam mana cara nak sedar umur? Dah bagi tahu dah dulu. Tengok anak. Kita tengok anak, lah besar dah anak aku, rupanya aku ni kan. Kita duk rasa sama je. Kita duk rasa macam okey je kan. Kalau yang ada cucu, tengok cucu. Lah cucu aku nak ambil PMR dah. Aku rasa baru umur 35. Betul. Kan? Kita tak tersedar. Itu sebenarnya. Jadi cara kita nak ingatkan diri kita sendiri. Kita nak remind. Dah cukup terasa sebenarnya. Tengok anak nak masuk darjah 1 dah. Kita rasa macam umur 27 lagi. Tak terasa. Ingat rasa bila duduk dengan kawan-kawan. Rasa macam zaman duduk belajar zaman kawan kan. Rupanya begitu. Lepas tengok anak, yang kedua tengok cermin lah pula. Kan, tengok cermin. Ada uban dah. Kan, itu cara supaya kita menyedari dan kita akan menghargai. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa. Orang sangat-sangat berkira dengan masa. Tokoh-tokoh besar dunia, tokoh-tokoh ahli politik, ahli-ahli businessman, negarawan, orang-orang hebat, mereka sangat-sangat menghargai masa. Hidup dengan jam. Kalau orang yang tak hargai masa ni, tidak kisah. Dia buang masa. Dia nak buat apa, dia nak sembang, dia nak wasting time, dia membuang masa dia. Kadang-kadang orang yang menghargai masa, bila duduk dengan orang yang tak hargai masa, seolah-olah berada dalam 2 dunia yang berbeza. Masa cukup-cukup bernilai sebenarnya. Cukup-cukup bernilai. Orang berniaga, orang bekerja, orang berpolitik dan sebagainya. Ya, hargailah masa. Wal asr, sebab itu Allah bersumpah demi masa. Tapi saya hairan, kadang-kadang tokoh-tokoh, contohnya tokoh guru kita, tokoh-tokoh yang hebat. Contoh saya sebut Dr. Zulkifli Al-Bakri, ulama-ulama kita yang zaman sekarang ni, yang orang 40-an. Dr. Zul Al-Bakri sibuk dia, kadang kat Terengganu, kadang kat Sarawak, kadang kat Sabah, kadang kat Kuala Lumpur, ceramah situ sini. Tapi buku keluar je, buku baru ni, buku tulisan ni keluar buku. Subhanallah. Kita rasa hairan. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awad, orang politik dengan mengajar, ceramah, keluar buku baru. Kan? Dr. Mahathir sendiri, Dr. Mahathir dulu dengan sibuk-sibuk dia, keluar buku. Boleh tulis buku. Mana ni dari segi orang yang bagaimana mereka manage masa. Aliran pemikiran tu hal masing-masing lah.
Dia nak bagi tahu tokoh-tokoh yang hebat ini, mereka mampu menulis, mereka mampu mengisi masa. Ini orang-orang yang menghargai masa. Tapi tengoklah dia mengisi masa dia macam mana. Guna masa itu untuk kebaikan agama ataupun tidak, itu cerita lain. Tapi tokoh-tokoh yang hebat, mereka sangat-sangat menghargai masa. Ada itu tafsiran yang pertama, wal asri, demi masa. Waqila, ada makna yang lain, waqila al-asru al-lail wan nahar. Antara maknanya ialah malam dan siang. Demi malam dan siang, Allah Ta'ala bersumpah dengan malam dan siang. Ini pun berkait dengan masa juga, berkait dengan waktu malam, berkait dengan waktu siang. Idza ja'ani wa qila innahu al-'ashi wa huwa ma baina zawali asy-syamsi wa ghurubiha. Dan juga ada yang berkata makna al-'asr innahu al-'ashi, waktu petang, wa huwa ma baina zawali asy-syamsi wa ghurubiha, iaitulah antara waktu selepas zuhur, selepas gelincir matahari sehinggalah waktu terbenam matahari, antara zuhur dengan maghrib. Makna al-'asri ini iaitulah waktu petang. Ini tafsiranlah dari segi makna-makna. Ada juga wa an Qatadah aidan wa akhiru sa'atin min sa'atin nahar, iaitulah wal asri yang Allah Ta'ala bersumpah ini akhir waktu petang, ketika dekat-dekat nak maghrib, Allah bersumpah dengan waktu tersebut. Wa qila huwa qasamun bi salatil asri. Juga ada makna wal asri ini dengan makna demi solat asar. Sebab solat asar ini dikira wahiyal wusta li'annaha afdalus salawat. Solat asar dikira solat yang paling afdal berdasarkan firman Allah, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Allah Ta'ala kata jagalah solat-solat kamu dan juga solat al-wusta. Apa yang dimaksudkan dengan solat al-wusta? Iaitulah solat asar. Allah Ta'ala suruh jaga. Allah Ta'ala kata jagalah solat-solat dan solat asar. Solat asar tu termasuk tak dalam solat-solat? Jagalah solat-solat kamu dan solat asar. Solat asar tu masuk tak dalam solat-solat? Masuk dah. Kenapa Allah mention sekali lagi? Sebab itulah ulama kata asar ini adalah solat yang paling afdal, yang paling mencabar, yang paling ramai kadang-kadang orang abaikan. Nak buat macam mana ustaz? Jalan jam, hujan lebat, dah Petronas ada banyak tempat semayang, Masjid Surau R&R ada banyak. Asar awal sekarang, kalau dari ofis tu semayang sejak baru keluar kan? Solat asar ialah solat yang paling afdal. Antara ulama kata berdasarkan ayat tadi, Allah Ta'ala kata jagalah solat-solat dan solat asar, menunjukkan bahawa solat asar ini dia ada afdaliyah dia sendiri. Jadi tafsiran di sini dia kata wal asri dengan makna solat asar. Allah Ta'ala bersumpah dengan solat asar. Apa pun kita ambil dua lah. Bila kita baca ayat wal asri, kita faham yang pertama sekali Allah bersumpah demi masa, ataupun dengan makna yang kedua demi waktu asar. Demi waktu. Itu dua ni perkara yang sangat penting sebenarnya. Sebab dalam hadis وفي الخبر الصحيح الصلاة الوسطى صلاة العصر وقد مضى في سورة البقرة. Dalam hadis sebut penjelasan solat wusta adalah solat asar. Jaga solat asar. Solat-solat lain tak perlu jaga ke ustaz? Kena jaga juga. Sebab itulah Allah Ta'ala bersumpah. Yang asar ni ialah kalau berkait dengan munafiqin, isyak dan subuh, dari segi afdaliyah berdasarkan ayat tadi, ulama tafsir mengatakan bahawa berdasarkan hadis kata salatul wusta dan solat asar solat yang paling afdal berdasarkan ayat tadi, dan juga berdasarkan Allah Ta'ala bersumpah wal asri dengan demi waktu asar. Selesai bab wal asri. Dan surah kita ni pun nama dia surah wal asri. Kalau baca ayat ni boleh ingat mana dah. Agak-agak boleh ingat tak? Dan kita semua ingat dah surah ni wal asri. Jadi kita boleh terbayang ini Allah bersumpah demi waktu asar ataupun demi masa. Selesai. Bila seseorang bersumpah,
Apa tujuan bersumpah? Keyakinan, menguatkan yakin. Kita bersumpah nak bagi tahu satu-satu perkara, ya. Demi Allah, saya dah bayar hutang tu. Demi Allah, saya ada kat rumah. Demi Allah, abang betul-betul meeting, bukan dating. Dia nak takkid, dia nak kuat. Macam awak cakap tadi, keyakinan betul-betul kan, kekuatan. Demi Allah, dia bersumpah. Maknanya kita bersumpah nak bagi tahu satu perkara, penegasan. Okey, dalam ayat ni Allah Ta'ala ni, kalau Allah Ta'ala bagi tahu sesuatu, kalau tak bersumpah, kan itu benar atau tidak? Maknanya Allah tak bersumpah dah. Kalau Allah tak bersumpah, adakah yang Allah bagi tahu tu benar atau tidak? Benar. Tapi sekarang Allah bersumpah lagi. Nak bagi tahu apa? Innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah nak bagi tahu ayat yang kedua, bahawa sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan yang rugi. Semua manusia rugi. Ada tafsiran menyatakan bahawa innal insan, sesungguhnya manusia mana ni? Manusia yang kafir. Ataupun makna yang lebih umum, semua manusia berada dalam keadaan rugi. Macam mana nak tahu orang tu rugi? Orang macam mana rugi? Orang yang tak ikut perintah Allah. Orang yang rugi ialah orang yang tidak ada 4 sifat dalam ayat selepas tu. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya semua manusia berada dalam keadaan rugi. Semua manusia, kecuali, sebab itu kita jangan baca ayat Quran Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik kalau jadi tu imam nanti, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Allahu akbar. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam keadaan rugi. Allahu akbar. Jadi wakaf di situ wakaf yang qabih, wakaf yang salah. Kalau boleh, sesungguhnya manusia berada dalam keadaan rugi. Kenapa salah ustaz? Rakaat kedua nanti illal ladzina amanu. Lapu ayat nombor 3 berat tak iman. Kan? Nanti Majlis Agama Islam suruh buat surat tunjuk sebab. Samalah dengan orang baca fawailul lil musallin. Allahu akbar. Celakalah bagi orang solat. Dia pun Allahu akbar. Jadi tak habis. Alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Apa? Betul kan? Betul kan ayat dia? Alladzina hum wal ma'un. Tak ingat dah ayat. Aram tara kayf ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun walladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Betul kan? Jadi kalau dia berhenti fawailul lil musallin, maknanya celakalah bagi orang solat. Allahu akbar di rukuk. Salah. Takkan celaka orang solat. Kena sebut alladzina hum an salatihim sahun, itulah orang-orang yang lalai dalam solat, daripada solat ini. Sama juga baca sini wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan rugi. Kena habiskan ayat. Kecuali siapa? Di sini ada 4 sifat. Sifat ni kita kena cukupkan pada diri kita. Tak cukup sifat ni rugi. Sebab dia ada wawul atfi, dipanggil wawul ataf. Wawul ataf ni mutlaqul jam'i. Wawul ataf ini untuk jumlahkan sifat. Semua orang dalam keadaan rugi illal ladzina amanu. Ini sifat yang pertama, yang tak rugi, kecuali orang-orang yang beriman. Tak cukup.
illal ladzina amanu. Yang kedua, wa 'amilus shalihat. Tak cukup lagi, wa tawasau bil haqq. Dan yang keempat, wa tawasau bis sabr. Ada terjemahan? Terjemahan bahasa dia Melayu ada canggih cari pun. Ada terjemahan bahasa Melayu. Saya cari tak setakat jumpa ni terjemahan bahasa Inggeris. Biasalah Samsung dia English je. Jadi ada 4, kalau berarti ada 4 sifat dalam ayat ni. Semua orang rugi kecuali dia kaedah bahasa dia yang hebat. Dia cara kita nak buat ayat itu, kita nafi bila konsep nafi semua isbat satu, itu memang makna yang sangat kukuh. Saya tak suka makan kat kedai Arab kecuali kambing sahaja. Makna yang ni memang dia suka sungguh. Saya tak suka pergi shopping kat mana-mana tempat pun kecuali kat sini saja. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah saja. Dia berbeza dengan makna Allah adalah Tuhan yang layak disembah. Ini saya nak terang tentang makna la ilaha illallah kan. Bila kita kata Allah adalah Tuhan yang layak disembah, dengan tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, mana makna dia lebih tegas. Yang kedua yang pertama tadi, sebab kalau kita kata Allah adalah Tuhan yang layak disembah, betul ayat tu, tapi dia boleh sambung lagi. Ini pun layak disembah, ini pun layak disembah. Allah adalah Tuhan yang layak disembah, ini pun Tuhan yang layak disembah. Perkara lain kita sebut na'udzubillah kan, subhanallah, maha sempurna. Bila kita kata Allah adalah Tuhan yang layak disembah, patung pun layak disembah, ini pun layak disembah. Tapi bila kita kata tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, melainkan Allah, mana tolak semua tu kan? Semua orang dalam keadaan rugi kecuali yang ada 4 sifat: beriman, amal soleh, pesan-pesan atas kebenaran, pesan-pesan atas kesabaran. Tidak ada, semua gitu cara dia kan? Saya sayang kepada awak wahai isteriku. Atau ayat itu ayat pertama, saya sayang pada awak wahai isteriku. Ayat yang kedua, tak ada dah orang saya sayang melainkan awak seorang. Awak guna ayat pertama ke kedua? Kedua. Memang sayang dulu. Oh, alhamdulillah. Sebab kalau awak kata saya sayang awak wahai isteriku, ada kemungkinan awak sayang juga yang sana tu. Ya, tapi awak kata yang kedua, tak ada abang sayang melainkan awak seorang. Kan penegasan kan? Bila dia nafi dulu, dia banyak dah nafi dulu, yang ni confirm satu. Semua rugi kecuali yang ada 4 sifat ni je. Tak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah sahaja. Itu kaedah dia. Dia panggil al-nafyu thumma al-isbat. Nafi dulu kecuali satu saja. Adik-adik kata saya tak nak hafal yang lain lagi kecuali Quran saja dulu. Mana dia nak fokus Quran dulu. Ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu lain dia dulu. Itu maksudnya. Bukan saya kata mesti begitu, tapi nak faham dari segi penggunaan ayat tu. Semua orang rugi kecuali siapa ni? Orang yang tak cukup 4 sifat. Okey, kalau orang tu ada 4 sifat ni, dia kaya-raya, dia untung. Kalau ada orang tu dia kaya-raya, harta banyak, aset banyak, tapi tak ada 4 sifat ni, dia untung ke dia rugi? Rugi. Dia tengok dia pangkat besar, hebat, orang hormat, orang takut, tapi tak cukup 4 sifat ni, untung ke rugi? Apa 4 sifat ni? Yang pertama sekali al-iman.
Semua orang rugi. Kalau tak beriman, confirm rugi. Dah ustaz, dia tak beriman tapi nampak hidup selesa, hidup mewah. Saya yang beriman ni hidup tak mewah. Dia rugi. Dia rugi. Walaupun nampak kaya, walaupun nampak glamour, walaupun nampak aset banyak, dia tak beriman, dia rugi. Sebab tak ada empat sifat ni. Beriman. Iman ni apa dia? Beriman dengan percaya dengan perkara-perkara gaib, beriman dengan Allah, sifat-sifat kesempurnaan Allah. Kita belajar, kita kenal Allah. Beriman dengan para rasul, dengan para malaikat, dengan kitab-kitab, dengan qada dan qadar, dengan hari akhirat. Semua perkara tu. Ini bukan makna hafal rukun iman. Dia berbeza hafal rukun iman dengan beriman. Ada orang dia boleh hafal rukun iman, dia masuk exam, ambil subjek pendidikan Islam, dapat A1. Tapi keluar tak tutup aurat. Dia dapat A pendidikan Islam, semua dia ingat. Siap dalil dia ingat. Dia ingat rukun iman, rukun Islam. Rukun iman 5 perkara. Berapa? Tengok tidur tidak ada kan? Jadi dia ingat, dia boleh hafal. Kita kena ingat, beriman dengan hafal rukun iman, itu dua perkara berbeza. Beriman dengan Rasul dengan hafal 25 nama Rasul, berbeza tu. Beriman dengan para malaikat dengan hafal nama malaikat, itu dua perkara berbeza. Sebab tu sekarang kita pusing. Adik-adik yang kat sekolah ni, dia boleh hafal rukun iman, dia boleh jawab nama malaikat. Saya malam tadi kebetulan ada forum dekat Kelang. Betul ustaz tu kata, dia kata apa ni, pelajar-pelajar sekarang memang lulus dah kalau tanya bab aurat. Dia dalam satu program dia tanya pelajar-pelajar perempuan, aurat orang perempuan kat mana? Semua jawab muka dan tapak tangan. Yang jawab ni pakai baju sampai ke tiak nampak. Jadi tapak tangan ni jenis panjang sikit sampai ada bahu kan. Jadi semua boleh jawab. Muka dan tapak tangan seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Dia boleh jawab. Jawab hafal rukun iman tu perkara lain. Itu tak masuk lagi. Yang tak rugi, yang untung ialah dia allazina amanu. Dia tu orang beriman. Beriman ni macam mana beriman? Percaya walaupun tak nampak. Kita duduk dekat depan pagar rumah kita tu ada pokok-pokok bunga ke, ataupun kat mana-mana kita nak turun surau, nanti kat rumput-rumput tu kita nampak ada seekor ular tedung. Ular tedung lari masuk kat rumput-rumput ataupun kat pasu bunga, pokok-pokok bunga kat rumah kita tu. Ada ular tedung, kita nampak zoom ular tedung masuk ke situ. Anak kita nak pergi bermain kat situ, kita biarkan. Mana ada nampak ular mak? Anak kata tak ada ular pun, jangan pergi, ada ular. Anak kita pergi, macam mana kita? Nampak tak? Nampak. Tak ada ular mak. Mak tahu ada. Pergi. Tak ada mak. Kita marah tak anak tu ni? Mengamuk kita. Tak benar kan? Anak tak tutup aurat, kita mengamuk tak ada neraka? Anak tak semayang, kita mengamuk tak ada neraka? Itu makna dari segi bahasa iman. Walaupun tak nampak ular, tapi kita yakin itu orang beriman. Syurga neraka ni macam dia nampak. Dia tak pernah nampak, tapi keyakinan sedemikianlah. Walaupun tak nampak ular, tak ada ular ada. Itu iman sungguh. Ada neraka ke tidak? Semua boleh jawab ada neraka. Iman dengan kewujudan neraka, semua tahu syurga ada, tapi iman. Jadi nak jadi orang yang tidak rugi ialah orang yang benar-benar beriman. Malaikat ada ke tak? Boleh hafal nama malaikat? Hafal nama malaikat. Dia boleh hafal nama malaikat. Boleh hafal. Rukun semayang, boleh hafal rukun semayang. Ada berapa rukun semayang? 14 ke 15? 13. Boleh hafal.
Ada kat kursus kahwin. Tak tu tanya, berapa rukun iman? 13. Manda confident dia jawab. Cuba bagi tahu. Yang terakhir apa dia? Lipat sejadah dia. Oh benar. Jadi nak hafal boleh. Kumpullah yang buruk lagi. Bahaya. Jadi kita nak hafal satu perkara, iman yang menatijahkan tindak tanduk, itu perkara lain. Nak hafal nama malaikat, nak hafal rukun iman, rukun boleh. Orang yang tak rugi, dia ni benar-benar beriman pada Allah. Orang beriman, dia buat apa, dia fikir syurga neraka. Dia sebagai ayah, dia sebagai suami, dia sebagai mak, dia sebagai isteri, dia sebagai anak, dia sebagai orang yang hafal Quran. Adik-adik yang hafal Quran ni, sebab apa hafal Quran? Sebab ayah hantar ke sebab takut kat ustaz? Biarlah kerana iman. Dasarkan iman. Kita tahu kita baca Quran tiap-tiap hari ni dapat pahala perpanjangan. Dapat pahala. Kan? Pahala ni kita nak shopping dalam kubur ni. Jadi iman, perkara gaib yang tak nampak tapi kita yakin. Ada orang kata, ustaz, yang penting iman. Dia pun pergi pejabat, pergi ke ofis pakai skirt atas ada lutut. Hati baik, Allah tengok takwa kat sini. Dia kata, saya macam ni pun, saya tak tinggal solat, saya tak erti gini pun, tak erti. Yang penting iman, dia kata. Yang penting takwa. Ni takwa kan Nabi cakap, takwa dah pandai Siap sebut Nabi cakap takwa haruna. Nabi kata, dia berdasarkan, dia kata Nabi kata Allah tak tengok malaikat hati. Salah tu. Hadis tu Nabi kata Allah tidak tengok luar dan jasad, tetapi Allah tengok hati dan amalan, iman dan amal soleh. Kan kita diiring illal ladzina amanu wa amilus solihat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Iman dia diiring dengan amal. Antara amal tu tutup aurat lah. Ya, kata kamu beriman, iman ni pakai seksi pun iman kuat. Tak boleh. Iman, kalau kamu kata ada iman, kamu kena bukti dengan amal soleh. Macam orang kat pejabat, dia kata saya bermotivasi tinggi, saya mahu menjadi pekerja yang ada integriti dan kompetensi. Orang sekarang kita nak perform dalam kerja, saya motivasi tinggi. Dia kata dia ada kesedaran tinggi, tapi waktu kerja dia duk update Facebook, waktu kerja dia duk sembang tunang, waktu kerja dia lepak kat kedai kopi, curi tulang. Tadi kamu kata motivasi tinggi, mana buktinya? Buktikan dengan performance, dengan kerja yang baik. Yang dalam, buktikan dengan perbuatan. Kalau kamu kata kamu ada iman, buktikan dengan amal soleh. Orang yang rugi bila tak ada sifatnya, dia confirm rugi. Beriman, dia kata dia beriman tapi dia tak beramal soleh. Hari rajin dia semayang, hari malas dia tak semayang. Dia tak beramal soleh, dia tak cukup lagi, masih di kalangan orang yang rugi. Dan Allah Ta'ala sebut yang ketiga apa sifat? Antara ciri-ciri orang yang beruntung, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang ketiga, wa tawasaw bil haqqi. Haqqi dulu, as-sabri dulu. Tawasaw bil haqq. Sebab ni semua ra belakang. Ra belakang ayat. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dia ra semua. Itu bukan main-main. Itu ada dalam ilmu balaghah bahasa Arab, dia panggil, tak ingat dah saya, sajak. Bukan sajak, sajak, sa jim ain. Bahasa Arab dia ada sama kat ujung, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Samalah waktu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu salah satu daripada balaghah dalam bahasa Arab. Intonasi, seni
seni seni ayat-ayat Al-Quran ini. Tak apalah tu, seni bunyi dia panggil. Jadi yang ketiga sifatnya watawasaw. Apa maksud itu watawasaw? Saling. Saling ni apa maksud dia saling? Kalau saling ni satu pihak ke dua pihak? Dua pihak saling. Kalau saling, kalau suami isteri, dia saling nasihat menasihati. Kan? Kalau yang ada isteri lah. Kalau yang bujang, dia tak boleh nak saling lagi. Kan? Kalau yang bujang, jadi dia tak boleh nak saling, dia tak boleh nak dua pihak. Saling nasihat. Tapi dia nasihat dengan kawan-kawan sama-sama bujang, dia boleh juga. Kan? Saling nasihat menasihati. Sebab tu kita kadang-kadang ustaz mengajar. Kita tak boleh ustaz je mengajar, tak boleh ustaz je nasihat. Yang belajar pun kena nasihat juga kat ustaz. Kita kena saling nasihat menasihati. Sebab ustaz ke tok guru ke, dia bukan maksum. Yang maksum ni Nabi saja. Jangan kata saya sengkala nak nasihat ustaz. Jangan, kena nasihat. Apa yang kita rasa tak betul, kita kena nasihat. Kan, tak kira lah ustaz ni ke ustaz mana ke, kita saling. Itu makna saling. Kan, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang bukan dengan siapa sahaja sebenarnya. Kita biarlah ada unsur saling nasihat menasihati. Sebab itulah dalam hidup ni, antara perkara yang sangat bernilai, mintalah dengan Allah supaya Allah bagi kepada kita sahabat yang kita boleh saling nasihat menasihati. Mintalah, ya Allah, ini antara doa perkara yang sangat penting. Minta dalam bahasa Melayu pun tak apa. Minta sahabat yang kita boleh saling nasihat menasihati. Itu pemberian yang sangat bernilai. Kita ada ramai kawan-kawan, kan? Kita ada kawan-kawan, tapi saya sendiri antara kawan yang sangat saya sayang, kalau kawan tu boleh nasihat yang kadang-kadang canggah dengan yang kita nak buat, tapi kita nampak nasihat dia tu untuk kebaikan kita. Ada saya sendiri kawan-kawan, ustaz, saya rasa ustaz gini-gini, ustaz, saya rasa gini-gini, dia nasihat kita. Betul juga. Kita akan automatik kita rasa sayang dia. Sebab ada unsur iman. Sebab dia nasihat itu atas dasar iman tadi. Bukan atas dasar nak tunjuk hebat, bukan atas dasar nak beli, nak jatuhkan, bukan atas dasar nak kutuk, tapi atas dasar iman. Jadi carilah kawan-kawan kat tempat kerja ke, kat jiran ke. Dan kita kalau suami isteri pun lagilah penting dia ada tawasaw, saling. Kan? Janganlah bila isteri nak nasihat suami kata awak tak tahu. Awak duduk je lah anak-anak tu, dia abang settle. Tak. Ya, nasihat. Suami nak nasihat isteri, abang rasa kena letak garam lebih sikit ni. Lepas tu boleh tambah segai. Abang yang pandai-pandai lah. Yelah. Dan kamu tak apa itu bab masak. Bab dalam kehidupan. Biar kita ada tawasaw. Kadang-kadang anak nak nasihat kita. Anak nasihat, apa salahnya? Kadang-kadang cucu nasihat. Kadang-kadang orang yang lebih muda, kadang-kadang orang yang lebih junior beri nasihat. Biar ada macam tu. Kita dalam kehidupan berjiran, kehidupan berkeluarga, kehidupan di pejabat, kehidupan dalam jemaah, kehidupan kita, kalau ada usul ni, watawasaw. Tapi saling pesan berpesan, nasihat menasihati bil haqq. Watawasaw bil haqq, dengan kebenaran. Tafsir menyebut bil haqqi ai bil Quran. Kita saling berpesan dengan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Termasuklah bila sebut Al-Quran ini juga yang datang daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak pesan, dah ustaz, saya ni tak pandai sangat Quran, saya ni bukan alim sangat nak pesan orang. Nabi pesan balik pada kita, balighu anni walau, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Cerita-cerita je lah, ikut kadar kemampuan kita, kan? Pesan, biar ada pesan memesan. Dalam sebuah keluarga kena ada pesan memesan, ikut cara kita lah,
Kan? Ada orang cara dia nak belater. Kalau dengan anak-anak, cara dia nak marah pada iyalah bukan budak, anak-anak macam mana cakap perlahan-lahan. Kan? Itu ikut cara masing-masing. Dan cara yang terbaik, kalau ada peluang kita baca sikit sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah orang soleh dulu bagaimana mereka pesan-pesan. Imam Syafi'i pernah dalam satu kes, saya lupa dah nama, dengan seorang ulama zaman dia, berbeza pendapat. Imam Syafi'i kata begini, ulama tu kata begini. Sampai sudah tak jumpa titik pertemuan, berbeza dalam masalah agama lah. Dan orang ni bagi dalil, orang ni bagi dalil, orang ni tak, orang ni faham ni bagi dalil gini. Akhirnya tak sepakat juga. Dan masing-masing tak apalah, kamu pegang ini, kamu pegang ini. Mereka keluar dari masjid, Imam Syafi'i pun tarik tangan dia, jom kita jalan berpikir tangan. Walaupun kita berbeza pendapat tadi, tidak menghalang untuk kita terus berkasih sayang. Nah, itu akhlak ulama-ulama, akhlak orang dulu. Nah, dalam perkara-perkara furuh kita berbeza pendapat, tak ada masalah. Samalah juga dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan dia berjabat. Yang penting ni kita kena sentiasa ada watawasaw, saling pesan berpesan, di atas kebenaran, berdasarkan kebenaran. Dah nak pesan benda tu macam mana ustaz, kita pun tak faham Quran, kena belajar. Dan sebut belajar Quran tak cukup kita belajar tajwid saja, kita juga mesti mempelajari makna, tafsir, isi kandungan Al-Quran. Barulah kita boleh guna untuk saling pesan memesan sesama kita. Sekarang ni boleh silakan. Allahu Akbar. Contohnya tak 11 kali atau sekali. Apa tak sembahyang. Saya tak tahu kerja, saya bodoh. Jadi itu dah masyarakat. Ya, awak tanya soalan. Macam mana kalau kita dah nasihat, kita bagi tahu tu bulan datang surau, tak selalu pun, sekali seminggu, tak sekali seminggu pun, sekali sebulan. Patut awak tambah tu, kalau tak pun datang masa mati nanti. Tak pun masa mati nanti datanglah jenazah tu sekali sama itu. Itu lagi dia marah lah. Dah lah ajak sebulan ni, dia jawab balik ke awak. Ingat saya tak pergi surau, saya tak semayang. Ingatkan saya tak dekat kuliah, saya jahil sangat tu. Macam mana bila kita dah nasihat dengan kebenaran, orang marah balik kat kita. Baca sambungan ayat dia apa tadi? Wa tawasaw bis sabri. Itulah jawapan dia. Dalam nak menyampaikan pesanan ini, memang kita kena sabar. Sabar sebab apa? Kadang-kadang kita bagi tahu dia tak peduli. Dia buat tak tahu saja. Kadang-kadang kita bagi tahu, dia marah balik kat kita. Zaman Nabi Nuh bagi nasihat, ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Apa sambungan ayat dia? Apa? Wastaghshaw. Bukan minas sawa'iq hadzal maut, itu surah Baqarah. Ini yang adik-adik kita hafal surah Nuh. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum. Zaman Nabi Nuh, bila Nabi Nuh bagi nasihat, bila Nabi Nuh bagi nasihat, dia duduk kat depan. Itu. Dia tutup telinga, dia letak tangan kat telinga. Oh, sakit hati. Wastaghshaw thiyabahum. Dia ambil baju telekuk. Cuba ambil telekuk tu, tekuk muka depan ustaz duduk kuliah. Oh, sakit hati kita. Ni duduk depan Nabi Nuh, tutup telinga, ambil baju tutup. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah kita baca dah dulu, tabbat yada Abi Lahabin. Nabi Muhammad sampai kat Islam, orang maki, celaka kau, celaka katakan Nabi Muhammad, pak saudara sendiri. Wa tawasaw bil haqqi, Nabi Muhammad sampaikan juga. Bila berlaku gitu, wa tawasaw bil sabr, kena sabar. Sebab Allah suruh kita sampaikan. Hasil itu bukan kerja kita dah.
Itu bukan kerja kita. Yang penting kita sampaikan dengan cara yang terbaik, waktu yang terbaik, cara yang terbaik. Hasil ni kita serah pada Allah lah. Kita buat setakat kita mampu. Setakat yang kita mampu. Yang awak sebut tu memang besar sangat dah pahala tu, boleh sebut. Kadang-kadang kita tak berani nak sebut. Saya sendiri pun kadang-kadang nak sebut gitu pun. Itu tanda kuat iman. Bila kita berani ajak, kita ajak. Ada sahabat-sahabat kita dari jemaah tabligh, mereka boleh pergi ke rumah-rumah ajak Allah. Itu suatu usaha yang sangat-sangat hebat. Ajak datang surau, ajak dengar kuliah, ajak hadir dengar bayang, dengar majlis ilmu. Itu usaha yang sangat besar, yang sangat hebat tu. Tanda kuat iman. Dan sebenarnya bila kita ajak orang pada kebaikan, kesan yang paling utama pada kita sendiri, itu menjadi semakin kuat. Kita bila kita ajak orang, tapi kena sabar. Ada Nabi Nuh kena tekuk kepala, Nabi Muhammad kena maki hamu. Saya sendiri dalam menyampaikan kuliah, cabaran paling hebat, kita ceramah, orang kat depan tidur. Itu pun hebat. Jauh lah nak mandi dengan Nabi Nuh, nak mandi dengan Nabi Muhammad, orang maki hamu gitu. Tak apalah, tidur, tak ada masalah. Nak buat jangan mengantuk, tak apa. Duduk dalam majlis ilmu, kalau kita tidur dapat pahala tak? Tengok cepat dah. Ini yang tu. Apa? Ilmu tak dapat, pahala dapat. Tak ada masalah, datanglah tidur. Tak ada masalah. Nak wajahnya letih. Malah tadi cucu demam, anak demam, bapak anak demam. Tak apalah. Tak apa, hadir je majlis ilmu ni, hadir. Tapi janganlah niat datang tu untuk tidur. Jangan kita niat datang nak tidur, kita niat nak dengar lah. Tapi tidur nak buat macam mana? Sebab itulah saya syorkan sangat, kalau datang majlis ilmu, tak kira lah ustaz mana mengajar pun, kat sini ke kat masjid ke kat mana pun, kita datang nak majlis ilmu tu, kita doa dulu. Ya Allah, mudahkan aku nak faham kuliah malam ni. Kita doa senyap-senyap kita. Ya Allah, mudahkan aku dapat faham. Ya Allah, beri kekuatan untuk aku boleh beramal ilmu aku belajar malam ni, boleh sampaikan, boleh kongsi-kongsi. Ya Allah, ya Allah, malam ni janganlah aku tidur dah kuliah. Minta ya Allah, aku selalu tidur. Ya Allah, malam ni janganlah tidur. Minta, minta gitu. Saya ingat ada kat satu masjid tu, kita mengajar ni, dia kalau dia duduk depan sekali. Depan, bawa kitab yang kita mengajar, bawa buku catatan, bawa pen. Ada pakcik tu seorang. Kalau dia lewat macam mana pun, orang ramai macam mana, dia tu ping depan. 5 minit je dia duduk, memang dia tidur. Tapi istiqamah, tak tinggal. Depan sekali, kata memang dia akan dapat keberkatan. Dia pasantik. Yang pasantik tu cerita lain. Yang pasantik tu ada juga. Dia datang, dia letak tik, dia duduk ujung kat dinding, dia tidur. Bukan yang tik ni lah, dia bagus ni kan, tak kahwin lagi ni kan. Lalu bagus ni. Dia rakam dan dia tak tidur. Ada seorang ada juga kes. Memang saya perasan, dia datang ni, letak ni, dia pergi kat dinding, dia tidur. Manusia ni banyak jenis. Saya sangka baik, mungkin dia keletihan, letih kerja. Lepas tu bagusnya yang dia rakam tu, dia share kat Facebook, kat mana-mana, upload dan sebagainya. Mungkin keletihan kot, atau mungkin ada way balik, dia dengar balik. Sangka baik lah tu. Tapi kalau dia agak kali kuliah macam tu, itu something wrong lah kan. Tapi memang kita masing-masing, kadang-kadang dia masing-masing ni hebatnya dia, walaupun dia tidur, dia berfikir nak buat sesuatu untuk Islam sebenarnya. Tak tahu macam mana, dia keletihan. Dia dilahirkan untuk tidur dalam waktu kuliah. Tapi dia boleh bersungguh nak cari sembah ilmu macam tu, tak ada masalah. Niat dia tu yang penting, keikhlasan dia tu yang penting. Bukan dia nak sembah tu supaya orang puji dia, aku buat ni, dia tak. Niat dia baik. Tapi pakcik tadi yang dia kata tu, memang subhanallah, dia duduk betul-betul kat depan dan memang tidur.
Saya mengajar kat tempat dia tu masa saya belum duduk kat sini lagi. Kat masjid tu saya mengajar tiap bulan, tiap minggu, macam kuliah kat masjid. Sekarang kat tempat tu saya masih mengajar, tapi sekali sebulan, jauh sikit nak pergi. Kan? Sampai sekarang dia masih istiqamah tidur. Minit alam lain dia. Dan lepas kuliah ni salah. Ustaz, dia lebih tua dari kita, tak ada cucu dah tu. Ustaz, terima kasih Ustaz. Kita confuse, terima kasih tak. Itu sedar tak? Memang khusyuk betul lah dia tidur tu. Saya nak tanya, nak marah, kita tak tergambar. Tapi kita sangka baiklah barangkali dia orang berumur dah, uzur dah. Kita letih dah buat joke, bergurau, cerita, tak lu. Ya, saya sangka gitulah. No? Epilepsi. Masya Allah. Penyakit baru baru jumpa. Dia memang cepat tidur. Ingatan dia. Saya terasa nak tanya pakcik tu, kalau tengok cerita Labu-Labi tidur tak? Kalau dia tengok cerita pada 3 dia tidur tak? Tapi tak apa. Moral of the story-nya hadirlah mungkin. Kadang-kadang kita letih, kadang-kadang kita mengantuk, kadang-kadang kelemahan ustaz ni sendiri kita tak pandai nak tackle. Hadirlah mungkin. Kita pasti akan dapat keberkatan. Maknanya di hari akhirat nanti moga-moga niat dia yang ikhlas, dengan uzur dia tu dia hadir juga. Tak apalah nak hadir keberkatan majlis tu. Moga-moga di hari akhirat nanti menjadi saham pahala tu, insya-Allah. Insya-Allah. Tapi balik pada persoalan awak tadi, wa tawassaw bil haqqi, bila kita menyampaikan kebenaran, memang banyaklah dugaan yang akan datang. Kadang-kadang kita bagi tahu orang jadi marah. Kita nak nasihat bil haqqi, dengan kebenaran, dia marah. Nak buat macam mana? Berpesan dengan nasihat, itu dari segi bahasa kita lah. Dari segi kalimah ayat ni dia tulis wa tawasaw. Tawasaw dengan asal maknanya wasa. Wasa ini wasiat, berpesan. Berpesan di sini bila bil haqqi, dengan Al-Quran, saling pesan memesan berdasarkan Al-Quran. Dalam bahasa kita pun kita panggil nasihat menasihatilah. Itu dari segi terjemahan bahasa Melayu kita. Yang pastinya sifat saling, mana kedua-dua pihak yang saling ingat mengingatkan, pesan berpesan, nasihat menasihati dengan kebenaran berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada satu penyakit, orang yang tak akan dapat manfaat daripada nasihat. Apabila orang tu ada penyakit iblis. Apa penyakit iblis tu? Ego. Orang yang ada ego, bagi nasihat lah 15 kilo pun tak boleh, tak boleh. Saya pun ni betulan duduk dengan Imam Muda Ashraf. Imam Muda dia raya haji pun ni dekat kawasan pedalaman di Sabah sana. Kena halau di musim JKK Sabah tu. Bila dia bawa nak buat ibadat korban, siapa kau? Kau tak minta izin dengan aku. Kau masuk kawasan aku. Kalau kau nak selamat, kau kena keluar malam ni dari kampung ni. Kemudian dia orang kata, kami datang ini nak bawa Islam. Sebab masyarakat kat situ 20 tahun dah masuk Islam, tapi tak semayang ramai. 20 tahun tak pernah kenal Quran. Mereka dengar Quran, mereka dengar nasyid-nasyid. Masa nak ambil kesempatan ibadat korban, orang kampung menangis, menitihkan air mata. Tapi egonya tua kampung ni halau keluar malam. Sebab tak minta izin, tak maklum awal. Halau keluar. Akhir sekali dia orang cakap, elok pakcik, kami datang ni nak bawa, nak cerita tentang Islam, nak sama-sama kongsi rezeki Allah Ta'ala buat ibadat. Cakap dengan tenang, dengan lembut, tidak lawan hujah, cuba menenangi hati. Jadi malam tu mereka ni bermusyawarah, kita tak boleh nak stay dekat sini, kita kena keluar. Kan dia bawa panggang, dia mengamuk, bahaya juga. Ni kawasan pedalaman betul ni, Sabah sana.
Malam tu packing-packing nak keluar, kita makan malam, mungkin kita keluar. Masa di restoran tu balik, tu kampung tu balik, dalam datang ke restoran, tiba-tiba datang keluar dari kereta menangis. Dalam keadaan menangis, saya minta maaf lah, saya orang kampung kata sejak 15 tahun yang lalu tak pernah tengok dia menangis. Tapi itu kalikan maknanya subhanallah, kadang-kadang keikhlasan orang yang menasihati, keikhlasan orang-orang yang nak beritahu, bila ungkapan itu datang dari hati, insya-Allah dia akan menerobos sampai ke hati, insya-Allah. Moga-moga macam itulah. Kita yang bila kita nasihat, cuma jangan dengan perasaan tengok orang macam ni di bawah. Tak. Kita tengok orang dengan rasa kasih kat dia, dengan setuluh yang mungkin. Habis ustaz, bila buat nasihat orang tu marah, tak ikhlas ke? Ikhlas dah. Tapi ada kalanya dengan penuh ikhlas pun masih lagi Allah nak uji lagi kita. Itu Allah nak uji kita lah. Dan moga-moga kita harap lepas dah bagian kita. Lepas dah kita harap kita bagi tahu dengan elok, pilih masa yang sesuai, bagi tahu dah elok-elok. Tapi orang marah juga nak buat macam mana? Wa tawasabi sabri lah, sabarlah. Kita bersabarlah dalam nak sampaikan pesan-pesanan ini. Nak buat macam mana? Kadang-kadang pada anak kita sendiri sabar. Kadang-kadang pada menantu kita sendiri kena sabar lah. Kan? Kena teruskan. Terima itu dari Allah, kemudian teruskan perkara tersebut. Itu makna sabar. Kan? Dengan jiran tanya. Kadang-kadang ada jiran yang dia buat sampah belakang rumah dia. Kadang-kadang ada jiran yang biarkan tempat-tempat penternakan tikus kat belakang rumah dia. Kan? Dia menternak tikus belakang rumah dia, masuk rumah kita. Itu masalahnya tu kan. Allahuakbar. Sampai ada kempen tangkap tikus. Siapa dah tangkap dah? Tak ada. Sihan pula tikus. Bukan sihan tak tikus, sihan yang buat kempen. Ya, tapi itulah kadang-kadang dalam nak menyampaikan nasihat, walau bagaimanapun kita cuba wujudkan sifat ini supaya kita tidak tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Sebab semua rugi kecuali yang berusaha untuk adakan sifat ini pada diri dia. Paling kurang dalam keluarga dia, paling kurang dengan orang yang dekat. Satu lagi saya nak sebut, terutamanya adik-adik sekarang yang orang aktif Facebook sekarang, zaman teknologi. Gunakan teknologi ini untuk saling nasihat-menasihati, saling pesan-memesan, menyampaikan pesanan-pesanan agama. Ikut kreativiti masing-masing lah. Sama ada dengan cara bergurau, sama ada dia nak eratkan ukhuwah dulu, gurau sampai pesanan, sampai hadis, sampai amalan dan sebagainya. Manfaatkan teknologi yang ada untuk mengeratkan ukhuwah. Daripada ukhuwah yang erat, lepas tu boleh berpesan dengan lebih berkesan lagi. Wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Ada soalan? Sabar juga dia kata, tafsiran sini juga menyebut ala ta'atillah, sabar dia ada dua sabar. Wa tawassaw bil haqqi, dan dia berpesan supaya orang sabar juga ada makna. Bukan saja dia berpesan dengan sabar tu dia kena sabar, juga memberi makna dia berpesan supaya orang sabar. Wa tawassaw bis sabri ada dua makna. Yang pertama, dia tu berpesan, saling berpesan dengan penuh kesabaran, diri dia tu sabar. Yang kedua, dia saling pesan-memesan supaya orang pun sabar. Sabar apa? Sabar yang pertama, sabar untuk taat. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan maksiat. Itu juga makna wa tawassaw bis sabri. Dia sendiri sabar pun ada makna, dan dia pesan orang supaya orang tu sabar pun boleh juga. Sabar apa? Sabar untuk terus buat taat. Yang kedua, sabar untuk tinggalkan maksiat. Saya ingat dulu saya pernah hati cerita sabar ni. Saya pernah hati satu kuliah di Masjid Nabawi masa pergi buat umrah. Di Masjid Nabi tu ada syekh-syekh yang bagi kuliah lepas maghrib. Antara maghrib ni Isyak, ada banyak tempat lah. Ada sekali tu saya pergi duduk kat satu halaqah tu, syekh tu mengajar lah bahasa Arab lah. Boleh lah faham sikit-sikit. Lepas tu masa mengajar tu, di hujung tu biasalah hantar kertas soalan.
salah satu soalan tu Syekh tu baca, yang hantar fatah tu, Tuan Syekh, saya masih bujang dan saya nak kahwin tapi duit tak cukup. Boleh tak Tuan Syekh bantu saya? Keuangan dia sebut. Syekh kata Rasulullah bersabda dalam bahasa Arab lah, wahai anak muda, siapa yang mampu hendaklah berkahwin. Sesungguhnya berkahwin itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan kamu, wahai anak muda. Maksud hadis, barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Puasa itu menjadi perisai baginya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, Syekh tu kata, Rasulullah pesan supaya puasa kalau tak mampu, tak suruh minta duit dengan orang. Maknanya sabar. Sabar itu juga dengan makna berpuasa, mengawal nafsu, kan? Kaedah untuk mengawal nafsu, sabar. Saya ingat ada seorang sahabat tu, lepas dia cerai dengan isteri dia, dia jutawan. Cerai dengan isteri, dia puasa Nabi Daud. Puasa selang sehari. Alhamdulillah, 2 tahun lepas dia dah kahwin balik. Dia kahwin dah. Saya tanya dia balik, puasa Nabi Daud ke? Tak dah Ustaz, rugi lah. Tapi maknanya dia kawal diri dia. Dia nak kawal dia, jutawan. Dia berniaga spare part je, tapi boleh jadi jutawan. Spare part kapal terbang. Ya, dia buka Mak Hatafi sekarang kat Kuala Kangsar. Ada resort, ada Mak Hatafi, bela lembu, bela kambing kat sana. Tapi puasa sebagai untuk latih diri dia sabar di dalam mengawal diri. Itu antara makna sabar. Sebab tu ada tafsiran sabar itu dengan makna puasa. Makna puasa sangat-sangat berkesan untuk melatih kita jadi sabar. Bukan saja sabar nafsu syahwat, tetapi sabar kat dalam perkara-perkara lain. Sabar daripada marah, sabar daripada nak buat maksiat, kan? Ada orang yang waktu dia puasa, bila orang nak mengumpat, dia boleh sabar. Tak nak mengumpat, saya puasa, tunggu lepas buka lah. Kan, nak mengumpat pun, kan? Jadi dia boleh sabar, melatih dia untuk sabar daripada untuk buat taat, ataupun sabar untuk menjauhi diri daripada maksiat. Wa tawassaw bis sabr. Sama ada dia tu sendiri sabar ataupun dia pesan orang supaya sabar. Itu penting makna wal asri itu. Agak-agak lepas ni, kalau baca surah ni boleh ingat tak mana dia? Boleh ingat lah, pendek je kan? Boleh ingat insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk malam ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.